Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita teruskan sesi untuk ulang kaji kita bagi menghadapi peperiksaan. Hari ini saya akan menjelaskan satu soalan tentang sejarah Islam, iaitu jelaskan perkembangan institusi Baitul Mal pada zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Ada 4 perkara seperti biasa yang perlu kita fahamkan. Pertama, dari segi tugasan, iaitu menjelaskan. Kita nak menjelaskan ataupun menguraikan, menyatakan, menunjukkan ataupun memberikan perkembangan institusi Baitul Mal. Itu adalah kehendak soalan. Perkembangan institusi Baitul Mal pada zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Latar masanya zaman Khalifah Ar-Rashidin. Jadi kita mesti menjelaskan perkembangan Baitul Mal itu daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan juga Sayyidina Ali. Itu adalah 4 khalifah yang unggul ataupun dikenali sebagai Khalifah Ar-Rashidin. Tempatnya di mana khalifah-khalifah ini menjalankan pusat pemerintahannya, itu di Mekah ataupun di Madinah. Itu di Madinah, Mekah, Madinah ataupun Kufah. Bergantung kepada di manakah pusat pemerintahan, di mana Khalifah Ar-Rashidin itu berada. Itu perkara-perkara penting yang perlu kita fahamkan dari segi menjawab soalan. Supaya kita menjawab itu mendapati kepada kehendak soalan. Jadi hati-hati pelajar bila kita menjawab soalan. Kalau soalan itu bertanya tentang perkembangan institusi Baitul Mal pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, maka kita hanya menjelaskan zaman Umar. Tapi soalan ini dia menjelaskan tentang pemerintahan zaman Khalifah Ar-Rashidin. Jadi kita empat Khalifah Ar-Rashidin itu kita mesti menjelaskannya dari segi perkembangan institusi Baitul Mal. Jadi isinya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Bagaimana Baitul Mal itu berkembang di keempat-empat zaman pemerintahan Khalifah tersebut. Itu perkara penting yang perlu kita faham dan jelaskan. Dari segi pengenalan, bila kita nak menjawab soalan, kita membina pengenalan. Pengenalan kita adalah berkaitan dengan soalan. Sama ada dari segi latar belakang, definisi, ataupun tentang latar masa atau latar tempat yang hendak kita jelaskan. Misalnya, Baitul Mal merupakan perbendaharaan negara ataupun institusi yang bertanggungjawab menyelenggarakan pendapatan dan perbelanjaan negara. Institusi ini berperanan menguruskan harta umum, tempat menyimpan barangan yang berharga serta barangan amanah seperti harta wakaf. Itu dari segi definisinya. Jadi kita boleh jelaskan dari segi definisi latar belakang apa dikatakan sebagai Baitul Mal. Yang kedua, sejarah penubuhan Baitul Mal dikatakan bermula sejak zaman junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada waktu itu pendapatan negara sedikit, iaitu hanya diperolehi melalui zakat, sedekah dan juga harta rampasan perang. Oleh itu Rasulullah telah mengagihkan kepada sesiapa yang layak menerimanya. Itulah peranan Baitul Mal ketika itu. Sumber Baitul Mal kita boleh bagikan kepada 3 bahagian, iaitu harta masyarakat, harta negara dan harta umum. Ini antara perkara yang kita boleh nyatakan dalam pengenalan. Tidak perlu panjang Pak pelajar, mungkin 2 atau 3 baris saja sudah mencukupi untuk menjelaskan dari segi pengenalan kepada soalan. Itu saja yang penting. Kehendak soalan tadi adalah menjelaskan perkembangan Baitul Mal. Menjelaskan perkembangan Baitul Mal pada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Jadi isi yang pertama, perenggan yang pertama. Kedua, selepas pengenalan adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Khalifah Ar-Rashidin yang pertama. Jadi pada zaman Khalifah Ar-Rashidin, seperti yang mana kita maklumkan, Khalifah Abu Bakar ini dia sibuk menguruskan, mengamankan keadaan negara Islam ini selepas wafatnya Rasulullah. Pada waktu itu berlaku apa dikatakan sebagai golongan Aridah. Jadi masa Abu Bakar itu lebih kepada menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan gerakan-gerakan Aridah ini. Jadi semasa Khalifah Abu Bakar, kalau kita lihat Baitul Mal pada zaman Abu Bakar memang telah wujud sebab telah diasaskan oleh Rasulullah, dan Abu Bakar sebenarnya meneruskan apa yang telah diwujudkan oleh Rasulullah. Buktinya ada dinyatakan bahawa Abu Ubaidah merupakan pemegang kunci Baitul Mal pada zaman tersebut.
Jadi ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hampir meninggal dunia, beliau telah berpesan kepada Umar bin Al-Khattab supaya mengambil hartanya sebanyak 8,000 dirham untuk dikembalikan kepada Baitul Mal. Namun apa yang dapat dikatakan, pelaksanaannya ketika itu agak terhad dan tidak menyeluruh. Ini salah satu sebab Abu Bakar sibuk dalam usahanya untuk menamatkan gerakan Aridah. Dan dia berjaya menamatkan gerakan Aridah itu dan memulihkan dan mewujudkan keamanan dalam kerajaan Islam semasa Khalifah Ar-Rashidin yang pertama ini. Dan seterusnya membolehkan Khalifah Umar bin Al-Khattab menjalankan pembangunan dan pembaharuan di negara Islam Madinah. Jadi setelah Abu Bakar berjaya mewujudkan keamanan dan kestabilan kepada negara Islam, selepas tamatnya gerakan Aridah, Nabi palsu, enggan bayar zakat, golongan murtad dan sebagainya, ini telah membolehkan Khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai Khalifah yang kedua yang menggantikan Khalifah Abu Bakar telah membuat banyak perubahan dan memajukan Baitul Mal. Ramai sejarawan berpendapat bahawa institusi Baitul Mal ditubuhkan secara rasmi pada zaman Umar bin Al-Khattab kerana kerana ketika itu berlaku perluasan kuasa dan kejayaan dalam ekspedisi ketenteraan. Antara sumber pendapatan negara ketika itu ialah zakat, alfei, jizyah, sedekah, kharaj, usyur dan juga ghanimah. Baginda Umar bin Al-Khattab melaksanakan pengurusan Baitul Mal ini secara sistematik. Beliau telah menyediakan buku kira-kira negara bagi mengetahui aliran wang keluar dan wang masuk dari segi pendapatan dan juga perbelanjaan negara. Beliau juga telah melantik Uqail bin Abu Talib, Makramah bin Naufal dan juga Jubail bin Mut'im untuk mengendalikan institusi Baitul Mal yang dikenali sebagai Diwan ataupun Khazanah. Jadi kota Madinah telah dijadikan sebagai pusat pentadbiran Baitul Mal. Cawangan Baitul Mal kemudiannya telah ditubuhkan di setiap wilayah Islam, di mana pegawai-pegawai akan dilantik secara khusus dan bertanggungjawab kepada Baitul Mal di semua peringkat, daripada peringkat pusat hinggalah ke peringkat wilayah. Beliau juga melaksanakan fungsi Baitul Mal sebagai wakil dalam mengurus segala harta dan perbelanjaan demi kepentingan rakyat dan negara dengan bersandarkan akidah, hukum syarak dan juga akidah Islam, akhlak Islamnya. Itu antara perkara penting yang ditekankan oleh Umar bin Al-Khattab dari segi pelaksanaan dan juga pengurusan Baitul Mal ketika zamannya. Khalifah Umar bin Al-Khattab juga dan para sahabat tidak membenarkan kemasukan sesuatu ke dalamnya dan pengeluarannya yang bertentangan dengan syarak, serta mengharamkan sebarang tindakan untuk kepentingan peribadi kerana harta berkenaan merupakan amanah Allah SWT. Itu dari segi pelaksanaan dan prinsip pengurusan Baitul Mal ini yang dimulakan sejak Rasulullah sehinggalah kepada Umar dan Khalifah seterusnya. Khalifah Umar juga telah mengisytiharkan peraturan, iaitu para tentera tidak dibenarkan memiliki tanah dan rumah sebagai rampasan perang. Sebaliknya, membiarkan tanah-tanah di negeri yang ditalukinya diusahakan oleh pemilik asalnya. Sebagai balasan, tentera Islam mendapat allowance atau gaji daripada Baitul Mal. Perkara ini dilakukan bagi mengelakkan timbulnya perselisihan faham sesama anggota tentera Islam yang boleh menggugat kestabilan negara di samping menurunkan disiplin anggota tentera berkenaan. Jadi pada masa beliau juga, wang Baitul Mal dihaskan kepada jaminan sosial bukan hanya kepada masyarakat Islam tetapi juga kepada bukan Islam. Contohnya, seorang yang uzur ataupun selanjut sehingga tiada upaya menyuara hidupnya akan diberi allowance sara hidup dari Baitul Mal. Itu antara prinsip pelaksanaan dan pengurusan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam melaksanakan atau mengembangkan Baitul Mal ini. Pengganti kepada Umar bin Al-Khattab ialah Khalifah Uthman bin Affan. Jadi pada waktu ini perkembangan Baitul Mal juga diteruskan. Pada zaman Uthman bin Affan, dari segi perkembangan Baitul Mal itu dikatakan timbul kontroversi dari segi pengurusan dan juga pelaksanaan Baitul Mal.
Beliau dituduh menyalahgunakan harta Batu Mal untuk kepentingan diri dan keluarganya kerana menggerah rakyatnya membayar cukai yang lebih, tidak mengagihkan harta rampasan perang dan berbelanja secara boros. Sebenarnya apa yang dituduh ini tidak tepat dan merupakan pandangan orientalis barat sahaja. Hal ini kerana beliau memang terkenal dengan kekayaan dan sifatnya yang dermawan. Malahan bagi menambah harta Batu Mal, beliau sebenarnya telah menyerahkan perdagangan yang besar kepada kaum keluarganya dan menjalankan rumah dan menjadikan rumahnya sebagai Batu Mal sebelum kerajaan Islam menubuhkan Batu Mal yang sebenarnya. Pengganti kepada Khalifah Utsman bin Affan, itu Khalifah Ar-Rasyidi yang keempat, itu Khalifah Ali bin Abi Talib. Khalifah Ali bin Abi Talib sebenarnya pada waktu ini beliau sibuk dalam usahanya untuk mewujudkan keamanan di Semenanjung Arab, khususnya selepas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau bagaimanapun meneruskan usahanya untuk menguruskan Baitul Mal ini. Beliau meneruskan sistem Baitul Mal sebagai perbendaharaan untuk menyimpan harta. Beliau meneruskan kehidupannya yang sederhana dan dibayar gaji yang sama seperti yang diterima oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Ketika peperangan, pengikutnya mengesa agar mengambil sebahagian daripada harta Baitul Mal untuk menguatkan tenteranya bagi menangani tentera Muawiyah. Namun, beliau menolak dengan alasan harta berkenaan adalah amanah Allah SWT. Khalifah Ali bin Abi Talib juga menunjukkan kejujurannya apabila enggan mematuhi permintaan saudaranya iaitu Aqil bin Abi Talib supaya meminta sedikit sumber daripada Baitul Mal kerana kesederhanaan hidupnya. Beliau menolak dengan menyatakan, adakah engkau menghendaki agar Allah SWT membakar diriku di neraka jahanam kerana memberimu sesuatu daripada harta milik kaum muslimin. Itu antara perkara penting yang dilaksanakan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib dari segi perkembangan Baitul Mal. Walaupun keadaan ketidakstabilan politik ketika itu disebabkan oleh wujudnya tentangan daripada pihak-pihak yang menuntut supaya pembunuh kepada Khalifah Utsman bin Affan itu ditangkap oleh si Khalifah Ali. Ini membawa kepada dua khalifah, iaitu Khalifah Ali bin Abi Talib dan juga Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dua-dua ini mengapai dua kumpulan yang bertentangan untuk menjadi khalifah dalam kerajaan Islam pada waktu itu. Ini yang berlaku pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib. Pelajar, kesimpulannya, bila kita nak membuat kesimpulan tentang apa soalan, siapa contoh tentang soalan perkembangan Baitul Mal ini, bila kita membuat kesimpulan, kita mesti ambil mana-mana daripada isi yang telah kita jelaskan tadi, kita simpulkan. Contohnya kita ambil isi daripada zaman Khalifah Umar, kita simpulkan. Misalnya Umar bin Al-Khattab, pelaksanaan dan pengurusan Baitul Mal itu sangat cantik, cemerlang disebabkan keadaan yang aman dalam politik di negara Islam pada waktu itu. Ini membolehkan Umar menyusun semula Baitul Mal itu dengan sangat baik, teratur, dan mempunyai pengurusan yang cekap, yang jelas siapa yang menguruskan dan sebagainya. Itu mungkin kita boleh buat satu kesimpulan. Kita juga boleh menyimpulkan tentang apa yang berlaku selepas itu. Jadi apabila wafatnya Khalifah Ali bin Abi Talib setelah dibunuh oleh puak Khawarij, maka kerajaan Islam ini telah diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang mengasaskan kerajaan Bani Umayyah ataupun dinasti Umayyah. Itu antara kesimpulan yang mungkin kita boleh buat berkaitan dengan soalan ini. Jadi kesimpulannya senang saja. Kita ambil mana-mana isi untuk kita simpulkan dan kita jelaskan apa yang berlaku selepas itu. Jadi dalam soalan ini saya bagi contoh. Contohnya, penubuhan Baitul Mal pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin dapat menjamin pembangunan ekonomi negara dan wilayah Islam serta membantu golongan yang tidak bernasib baik, di samping memastikan harta yang dimiliki dijaga sebaik mungkin berdasarkan syariat yang telah ditetapkan. Yang kedua, kita boleh simpulkan bahawa kewujudan institusi ini iaitu Baitul Mal menggambarkan kehebatan kerajaan Islam dalam menguruskan amanah Allah SWT dan
dan usaha memanfaatkan sumber yang ada untuk digunakan untuk menjana ekonomi umat Islam. Jadi, teruskan ulang kaji. Jumpa lagi. Selamat belajar para pelajar. Terima kasih. Berminit bersama Psikosensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah